Ini disebut bahawa perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Baca perenggan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bid-din wa dunya wal akhirah, amin. Bahawasanya Nabi Adam alaihi salam sebagaimana yang diriwayatkan telah menangis sehingga 200 tahun kerana menyesal di atas ketelanjuran dosa, sehinggalah Allah Ta'ala menerima taubatnya dan telah mengampunkan dosanya yang hanya cuma satu kesalahan, yang mana di sini kalau ditafsirkan iaitu selepas 200 tahun beliau menangis dan beliau ternampak di aras tertulis kalimah la ilaha illallah Ahmadur Rasulullah. Maka ketika itu dia memohon pada Allah, ya Allah, bihaqqi la ilaha illallah Ahmadur Rasulullah, ya Allah, dengan hak kalimah la ilaha illallah Ahmadur Rasulullah, aku mohon pengampunan daripada. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, di manakah kau lihat kalimah itu? Maka dilihat di arsy. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta sebelum seluruh dicipta, maka diciptakan Nabi Muhammad, iaitu diciptakan cahaya. Manakala jasadnya iaitu setelah bagaimana kita tahu dalam sirah. Pada itu kita ini beruntung kerana kita ini menjadi umat kepada ketua kepada segala Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu kita kena bersyukur dan usaha sungguh-sungguh benar-benar bila di hari kiamat nanti kita jadi umat dia dan masuk syurga sekali. Sebab kalau kita masuk neraka, sia-sia kita jadi umat Nabi Muhammad. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, kullu ummati sayadkhuluna al-jannah, semua umat aku akan masuk syurga, illa man aba, kecuali yang tak mau masuk. Wa man ya'ba ya Rasulullah, maka ditanya kepada Rasulullah, siapa dia yang tak nak masuk? Wa man ya'ba ya Rasulullah, qala Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa taat aku dia masuk syurga, siapa engkar aku dia masuk neraka. Maknanya kes tak masuk syurga ni bukan kes tak dapat masuk, tapi kita yang tak nak masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala dah jadikan cukup cantik kat bagi kita. Biar kita ni sampai ke satu tahap kita gembira dengan fitrah yang telah Allah kurniakan pada kita. Setiap benda di muka bumi ini Allah cipta dengan fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih, fitrah yang taat pada Allah dan seronok mentaati Allah. Ini fitrah asal. Allah sebut dalam surah Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia, tiada perubahan kepada penciptaan Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala cipta kita ni dan semua makhluk termasuk pokok, batu, semua fitrah yang asal bersih. Kerana itu teringat kisah Nabi Musa alaihissalam. Pernah satu ketika diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam dia bertanya pada Allah. Dia kata, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia, kemudiannya kau melindunginya dan kau memberikan berbagai-bagai nikmat kepadanya sehingga mereka itu membesar menjadi orang. Mata tengok sini, mata tengok sini.
Tengok sini mengaji. Kita perempuan kena tumpu. Kita ni kadang lalat, lalu pun kita tinggalkan majlis ilmu. Barakah tengah turun. Lalat-lalu kita tengok lalat. Bagus sangat ke lalat tu. Kadang kita tengah duduk tengok ada anjing lalu. Anjing. Ini tengah majlis ilmu. Majlis syurga. Ni besok kita jumpa Syekh Nuruddin, jaga adab. Faham? Syekh Nuruddin pergi Pahang, tengah dia ceramah ada orang makan, dia cabut serban dia campak, dia ambil syah, dia campak. Kata mana adab? Ni ulama-ulama besar. Antum besok jangan buat perangai. Faham? Dengar, ni ilmu cahaya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah tanya, ya Allah, kenapa kau menciptakan manusia, kemudiannya kau memberinya makan, kau berinya minum, kau bagi nikmat padanya, kau membesarkan dia sehingga dia jadi besar dan mengetahui dan mengenali apa yang ada di muka bumi. Tapi kenapa di akhir sekali engkau memasukkan mereka ke dalam neraka? Ada yang kau masuk ke dalam neraka dan ada yang kau masuk dalam syurga. Kenapa tak masuk semua? Sebab ketika di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Macam-macam Allah pun. Allah tak jawab. Tapi Allah panggil Jibril alaihissalam. Allah panggil Jibril alaihissalam. Allah bagi kepada Jibril sekarung gandum. Wahai Jibril, ambil gandum ni bagi kepada Musa dan katakannya aku perintahkan dia untuk menanam. Bila bagi pada Nabi Musa pun menurut perintah dan menanam gandum, biji gandum. Maka bila Nabi Musa tanam dan Nabi Musa jaga elok-elok, Nabi Musa setiap hari dia siram, dia bajak tanah, dia buat benteng untuk tanam. Kemudiannya dia siram tiap-tiap hari. Kemudian dia baca, dia jaga daripada makhluk-makhluk perosak, dia jaga, dia lindungi tumbuh-tumbuhan dia. Sehingga pada sampai satu masa besar pokok-pokok gandum. Gandum tu pun taik memang besar. Kemudiannya sampai waktu menuai, Allah kata, wahai Musa, Tuhan. Maka ketika Nabi Musa nak menuai, Nabi Musa dapati ada yang buruk, yang busuk dan ada yang elok. Maka Nabi Musa tengok yang buruk dan busuk tu, Nabi Musa pun potong dan dikumpul satu tempat. Kemudian Nabi Musa bakar. Maka Allah pun tanya pada Musa, wahai Musa, kenapa kau pergi bakar sebahagian daripada tubuh apa ni gandum itu? Nabi Musa kata, sesungguhnya ianya telah rosak wahai Tuhan. Ianya telah rosak, maka dia tidak berguna lagi kepadaku. Maka kerana itu aku bakar itu lebih elok kepadanya. Maka Allah SWT berkata, begitulah wahai Musa, aku menciptakan manusia, aku melindunginya, aku memberinya makan, aku lindungnya daripada bahana-bahana. Tetapi bila sampai satu masa bertemu denganku, ada yang baik dan ada yang rosak. Maka yang rosak ku campakkan dalam neraka, yang baik ku masukkan ke dalam syurga. Allah nak mengajar Nabi Musa alaihissalam. Ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat-sahabat dia begitu. Dia didik banyak dengan sesuatu yang suruh kita mikir. Dia suruh kita fikir. Fikir dalam kepala kita bagaimana kita nak mendekatkan diri pada Allah. Allah dah jadikan semua. Cuba tengok semua makhluk yang dicipta Allah semua mengikut fitrah. Matahari kerja dia buka cahaya, terang cahaya. Setiap hari dia taat perintah Allah, dia timbul, dia terang bagi cahaya. Kita tengok hujan sampai masa dia Allah suruh turun di fitrah dia akan turun. Dia tak pernah naik ke atas, dia turun. Sungai yang mengalir dia akan ikut alur, akan ikut lekuk-lekuk. Dan bila kita tengok hutan, pokok-pokok, burung-burung berkicau, unggah-unggah, semuanya seumpama gembira dalam menjalani fitrah yang difitrahkan Allah pada dia. Kita ni
Allah cipta, fitrah kita mentaati dia. Kerana pada asalnya memang kita difitrahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ramai di antara kita tak seronok dalam beribadah, tak seronok dalam amalan-amalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita nak kena faham boleh. Manusia ni bahkan Allah beri akal, patutnya dia rasa lagi best dalam menyembah Allah, tapi kita rasa tak ada. Itu maksudnya mana? Akal tu bukan duduk kat kepala, duduk kat bawah. Baik. Mungkin dari bila Ustaz cakap Syekh Nurdin marah apa sebagainya, apa Ustaz? Cakap Ustaz marah, Ustaz patutnya tak boleh marah-marah macam tu. Dah, Syekh Nurdin ni dia style dia jaga adab semua dalam majlis. Hatta gerak-gerak banyak dia marah. Ada satu ketika di Melaka, ada seorang sahabat duduk depan Syekh. Dia memang minat Syekh Nurdin, dia duduk depan. Tapi dia ni sebenarnya daripada kecil ada sedikit masalah, iaitu dia daripada kecil badan dia gerak gitu. Dia gerak gitu. Memang dia dah penyakit dia gitu. Dan berubat banyak tempat dah, tak boleh. Jadi dia duduk depan Syekh Nurdin, dia duduk gerak gitu. Syekh Nurdin perhati, dia tengok, dia diam lagi, dia mengajar lagi. Lepas tu dia gerak lagi tu, Syekh Nurdin kata, diam lagi. Terus baik masa tu. Ni berkat sebab dia tegur tu dia ikhlas. Dia buat tu dia tegur, dia marah kerana Allah, bukan dia saja nak tunjuk bagus atau apa sebagainya. Kerana tu dah sangka baik, terus baik sampai sekarang. Penyakit menggigil itu daripada kecil dia kena. Mungkin bukan daripada kecil, tapi lepas dia demam panas ke apa saya tak pasti, dia kena. Ni tu pasal dia duduk dengan ulama ni sangka baik banyak dengan dia. Jangan bila kita tengok Allah Subhanahu wa ta'ala nampak terus baik dia. Ya, baik. Antum pun begitu juga. Pernah seorang pelajar Syekh Nurdin dengan mengajar, dia main jerawat. Waktu kan jerawat Syekh Nurdin dengan mengajar, dia buka. Dia kata, apa biji-biji ni? Kenapa tak biji di rumah? Kenapa di sini baru nak biji di syaitan? Betul kan? Kita kadang-kadang dekat tengah duduk dia tak adalah biji jerawat. Kalau besar lagi biar ya. Tapi bila dah maju pengajian, kan syaitan tu. Syaitan kata pijit dia waktu macam besar. Allah merzuqkum adab insya-Allah. Allah. Sebab tu kunci. Sebab dia ulama-ulama kita ni melihat ianya sebagai kunci. Kunci nak berkat ilmu tu, nak melekat sampai bila-bila ada. Kalau tak, habis dia mengaji kat sini, habis. Tak ingat habis pun. Baik. Kita baca dia sebut apa ni? Ini halnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya dan pilihannya, dengan sebab hanya satu dosa saja. Ini nabi ni yang pertama dicipta oleh Allah daripada sudut jasadnya. Satu dosa saja 200 tahun mohon taubat kepada Allah. Maka betapa gerangan murkanya terhadap orang lain yang bukan nabi, yang melakukan noda-noda. Dosa yang tidak terhitung banyak. Kita ni bukan nabi, tok wali pun bukan, orang soleh pun bukan, tak sampai lagi. Dia bila sebut orang soleh ni, dia sejahtera. Saya sendiri tidak berani kata kita orang soleh, belum sampai lagi. Orang soleh ni maksudnya orang yang sejahtera. Setiap sudut dia, perjalanan dia, mulut dia tak lekang dari zikir. Kalau dia tak bercakap, dia berzikir. Kalau dia bercakap, cakap benda baik. Allah soleh. Sampai waktu semayang, semayangnya khusyuk, semayangnya seronok, ibadahnya. Orang soleh ni bila dia buat suatu amal ibadat, dia rasa semakin naik, semakin naik. Lagi susah ibadat tu, lagi dia seronok. Kita tak sampai lagi. Jangan mudah cepat sangat rasa kita ni baik. Dia bila mudah sangat rasa kita ni baik, dia mula tak baik.
Baik. Maka dia kata di sini apa dia? Ini kepada Nabi, maka betapa gerangan murkanya terhadap orang lain yang bukan Nabi, yang melakukan noda-noda dosa yang tidak terhitung banyaknya. Sedangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini orang yang benar-benar taubat dengan sepenuh harap mohon daripada Allah. Maka bagaimana gerangan terhadap orang yang berterusan melakukan aneka dosa, lagi menyeleweng dari jalan yang benar. Nabi pernah dalam satu hadis, Nabi kata, ini tugas Nabi dan diwarisi oleh para ulama. Nabi kata dalam satu hadis, aku ni ibarat seseorang yang duduk dan membakar unggun api. Aku ni ibarat seorang lelaki yang duduk di sisi unggun api. Dan ketika itu banyak kelkatu-kelkatu datang kerana tertarik dengan api. Maka aku sedaya upaya setiap kelkatu yang datang, aku menolaknya, menepilnya supaya tak masuk ke dalam api. Tapi apakah daya, mereka masih lagi tertarik dan ada sebahagian mereka yang terus juga masuk ke dalam api. Maka itu juga peranan para ulama. Antum semua sok keluar jadi ulama. Antum kena selamatkan orang daripada api neraka. Lebih-lebih orang yang datang nak kita selamatkan dia, maka kita selamatkan. Dan yang minta nak diselamatkan pula, kalau nak selamat ikut cakap dia, ikut cakap para ulama, selamat insya-Allah. Maka kita kena usaha, benda ni perlu kepada mujahadah. Antum Antum ni patut ni bersyukur, ada cuti juga. Ustaz baru ni pergi ziarah satu ma'at tahfiz. Dia tahfiz saja, tak ada pengajian kita. Dia jamu tak makan apa semua. Lepas tu Ustaz kata ni cuti berapa kali. Dia kata tempat anak tak ada cuti Ustaz. Cuti dia setahun sekali. Dia punya cuti mak tapi dia setahun sekali. Tapi pelajar dia Masya Allah makmur, ramai, ada lelaki dan perempuan. Dia kata cuti dia setahun sekali. Keluar outing sebulan sekali. Kita tengok teruknya tak ada, teruk sana. Oh, duduk sini bukan orang tak bagi makan. Bukan bila bapak datang, ayah dekat tanda makanan. Makan berlambak. Bahkan ada bagi-bagi. Orang tengah tidur dia datang, ada makanan tak apa. Dia tanya lagi nak makan. Orang pagi pula dia tanya nak makan. Betul tak? Ya. Ada di antara antum kan? Ustaz walaupun tak makan antum aku tahu. Tak style banyak. Dia sebulan sekali dia outing. Tahu sekali. Tak tanya dia macam mana. Tak ada ke mak bapak yang dia kata. Ada mak bapak datang kata Ustaz nak bagilah cuti apa. Dia kata boleh cari sekolah yang ada cuti. Aku pun dapat macam itu lah. Lebih-lebih sangat nak buat ikut kepala sendiri. Mak bapak pergi cari sekolah yang boleh ikut kepala kau. Tak payah dulu sekolah aku. Ya. Baik. Ada kita ikut suka kita je. Tak mau. Jadi mungkin sampai tahap macam tu lah. Bukan sampai tahap cuti tu sikit. Kita maintain dengan kita punya cara. Cuma harap menghormati undang-undang dan sebagainya. Jangan kita jadi seseorang yang menganggap ustaz ini mengajar kerana duit. Ini kita nak jadikan semuanya ulama yang beramal dengan ilmu. Maka beradab, ayah ibu pun beradab, bapak pun beradab. Mengikut juga sampai letakkan dan tak sabarkan pergi ambil anak golek. Baik. Maka disebut apa dia? Ini jalan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi ini. Nabi kita ni bukan Nabi macam disebut tadi. Kali itu disebut dalam satu syair sebelah tu. Sesungguhnya amat baik sekali mereka yang mendindingkan
mendendangkan mendendangkan syair. Yakhafu ala nafsihi man yatub fakaifa tara hala man la yatub. Syair-syair dah dahsyat lah orang. Bunyi ujung sama ni. Ada satu tu bijaddin la bijiddin kulla mujiddi, bijahdin la bijiddin kulla mujiddi, fahal jaddun bila jiddi bimajdi. Ujung semua di. Best masalah ni. Yakhafu ala nafsihi man yatub fakaifa tara hala man la yatub. Kalau kita pun ada juga Malaysia punya Melayu dah syair kan, apa pantun dua gerak. Upin tu banyak pantun dia. Ustaz kau ni anak Ustaz buka seronok dia punya cerita. Dia buat sketsa, tolong apa dia nyanyi, ada serigala. Upin datang, mana anak dia kecil dia ikut, tolong. Tak lupa. Kalau yang macam tu dia dah bagi tengok. Jangan tengok yang mampu-mampu. Yang pelik-pelik yang itu merosakkan pemikiran. Yakhafu ala nafsihi man yatub fakaifa tara hala man la yatub. Yakhafu ala nafsihi man yatub. Dia kata apa? Orang yang bertaubat merasa bimbang terhadap dirinya sendiri mungkin menerima akibat. Yakhafu ala nafsihi, kita takut, kita tak taubat. Allah terima ke tidak ni? Allah ampun ke tidak dosa kita? Ya Allah, aku bertaubat pada bulan lama. Ya Allah, tolong ampun. Takut, masih takut lagi sebab tak pasti. Allah tak kata kita bila taubat Allah kata dah. Jadi risau. Kemudian dia kata, fakaifa tara hala man la yatub. Jadi apa pendapat kau kalau orang yang tak taubat itu? Lagi dah kufar. Macam ada orang kata, Ustaz, hadis Nabi, innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tu bangkit hari kiamat bersama dengan orang yang disanjung. Maka dia kata, Ustaz, walaupun tak bangkit dengan Nabi, ikut kita bangkit dengan orang lain, tapi tak usah kita boleh masuk syurga juga kan Ustaz kan? Bukan syarat maknanya bangkit tu, bangkit dengan Nabi masuk syurga, bangkit dengan orang lain masuk neraka. Kalau saya bangkit dengan artis contohnya, confirm ke masuk neraka? Ada, tak confirm. Kita tak tahu mungkin artis yang kita suka tu sampai dia bertaubat pun kita suka, kita bangkit dengan dia mungkin masuk syurga. Tapi tak confirm lah. Tapi bila bangkit dengan Nabi confirm. Jadi nak yang confirm ke yang tidak confirm? Jadi itu yang kena fikir. Macam ni lah. Kalau bertaubat, kalau kadang-kadang kita dakwah ke orang, jomlah kita bertaubat. Kau ingat kau taubat ni Allah terima ke? Confirm kalau terima? Okey lah daripada kau tak taubat langsung. Kurang-kurangnya kau ada taubat juga. Apa syair? Yakhafu ala nafsihi man yatub fakaifa tara hala man la yatub. Maka bagaimana hal gerangan orang yang tidak mau bertaubat? Lebih-lebih lagi. Maka disebut di sini, maka jika anda sudah bertaubat kemudian anda melanggar, ini biasa. Maka jika anda sudah bertaubat kemudian anda melanggar taubat dan anda kembali kepada melakukan dosa buat kali kedua, maka nak buat apa? Maka kembalilah segera bertaubat serta katakan bagi diri anda, mudah-mudahan kali ini aku mati sebelum sempat kembali berdosa semula. Jangan biarkan syaitan lah, kau nanti kau buat juga, tak tahu taubat. Walaupun kita dengar kata orang yang bertaubat lepas tu dia buat lagi, itu bukti ada taubat bagi dia. Ya betul, kalau kita main-main. Tapi jangan lupa kita ni insan. Allah Nabi SAW sebut dia apa dia? Inna bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Maka dia kata apa? Mudah-mudahan kali ini aku mati sebelum sempat kembali berdosa semula. Dan begitulah seterusnya anda bertaubat buat kali ketiga dan keempat, sebagaimana anda menjadikan dosa dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu sebagai suatu pekerjaan, maka jadikan bertaubat dan mengulanginya berkali-kali sebagai suatu pekerjaan pula. Jadi juga kerja aku cuba set
Kerja aku daripada pagi sampai ni. Kerja aku untuk Allah Subhanahu Wa Taala digantikan pula. Aku setiap malam kena taubat sembahyang 2 rakaat. Kita kadang boleh kerja daripada pagi, berniaga, pasar borong, pasar pagi, malam, pasar malam. Tapi untuk Allah nak sembahyang maintain setiap hari 2 rakaat. Oh, 2 rakaat je sembahyang taubat. Lepas tu istighfar 100 kali. Bukan susah sangat. Ustaz, boleh tak saya istighfar depan TV? Oh, ada yang cakap. Sebab nak pendekkan masa lah. Masa kita singkat Ustaz. Jadi kita gabung semua. Sampai tengok TV saya istighfar. Dia tak jadi tu. Kena pula tengok TV yang perlukan istighfar. Lepas tu kita istighfar. Baik lah. Macam mana? Tak jadi. Maka buatlah. Buat kerja tu, jadikan kerja kita. Istighfar pada Allah. Sallallahu. Dia ada istighfar ni. Dia zikir-zikir ni tuan-tuan. Masa mula-mula hati kita kotor. Maka kita istighfar ni kita tak rasa. Tapi biar lama-lama sikit. Sampai letih. Dia sampai satu tahap dia rasa best. Dia ada orang, dia zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula dia zikir, tak ada siapa. Kita kadang berzikir tahlil kat beliau, tak ada siapa. Mula-mula tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang ada orang sampai dah ke 100 dah nak habis tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila sampai imam kata la ilaha illallah, tu dah 100 dah. 100 tu dia dah sedap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dah habis dah. Baru nak rasa. Ada yang sampai situ pun rasa. Ada yang dah habis dah. Tak rasa. Daripada mula tahlil sampai habis, tak rasa. Bila dia usah dia akan turun. Sampai 60 kali dia mula rasa. Sedap. La ilaha illallah. Dia nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang usul, ada yang sampai ke satu tahap sebut aja la ilaha illallah. Dia rasa sedap. Dia dah rasa azab. Tapi kita ni tak boleh nak lebih zikir. Rasa macam bagus. Mau 30 kali tak cukup dah. Banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pegang tasbih. Kalau nak pegang tasbih lah, tak pegang tak apa. Tapi kadang-kadang benda-benda ni kadang membantu. Bila buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak payah tunjuk orang. Ini tempat orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang orang tasbih mana? Tasbih. Tak jumpa. Tak pegang pun. Kadang tu actionnya letak ke sini lah. Dia letak ke sini lah. Tasbih tak ada. Dia letak je. Bila orang lalu je dia tunjuk lah tasbih. Kan tasbih apa? Sedikit jadi orang yang benar. Benar pada Allah. Ada kawan ustaz di Yaman dulu, Indonesia. Dia buat tasbih dia kecil je. Tasbih dia tu kalau letak ngam-ngam dia punya tangan. Dia punya tangan ni ngam-ngam. Dia buat kecil lah. Adalah dalam 10 butir kan, ataupun 20 butir atau 30 butir. Macam tu. Dia kerja dia letak kat tangan dia melekat dia tu. Tapi dia sikit buat dia. Dan jarang tengok kecuali nak ambil wuduk. Dia duduk sampai malam pun dia zikir. Dia kalau tidur pun dia zikir. Tangan dia tu gerak. Setiap kali dia tidur, sebab dah terbiasa sangat, dia tidur pun tak ada gitu. Sampai di sini ni berkesan. Di sini ni berkesan dengan zikir. Masya-Allah. Taha segap namanya. Kau usai. Tapi dia bukan nak menunjuk. Bukan balik-balik. Ini nampak ini. Ini tandanya zikir yang banyak. Tak ada. Kan nak belakang. Baik. Bagaimana anda menjadikan dosa? Dia kata apa? Dan jika anda bertaubat, berkali-kali taubat, kembali segera bertaubat serta katakan bagi diri anda, mudah-mudahan kali ini aku mati sebelum sempat kembali berdosa semula. Dan begitulah seterusnya anda bertaubat buat kali ketiga dan keempat. Terus taubat. Sebagaimana anda menjadikan dosa dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu sebagai suatu pekerjaan, maka jadikan bertaubat dan mengulanginya berkali-kali sebagai suatu pekerjaan pula. Ulang-ulang pun pekerjaan. Ulang sikit, astagfirullah, sampai rasa lazat.
Sampai rasa lazat. Bila dah rasa lazat, alhamdulillah. Dia bila kita terperanjat, keluar zikir. Bila apa-apa semua keluar zikir. Duduk saja tak buat apa-apa, rasa best. Dia rasa best. Kali itu ulama-ulama kita masuk dalam tandas qada hajat, sebagian ada setengah yang diceritakan kisah salafus salih masuk dalam tandas tak boleh baca Quran, iaitu baca Quran secara keluar daripada mulut. Baca bismillahirrahmanirrahim tandas tak boleh, bahkan haram hukum. Tapi dia takut duduk dalam tandas dalam keadaan dia lupa Allah sepanjang dia qada hajat. Maka ada yang seperti ulama-ulama di Yaman sampai ada ke tahap dalam tandas, dia duduk dalam tandas, dia baca Al-Quran dalam hatinya. Keluar tandas 30 juzuk Al-Quran dah baca, 10 juzuk, 15 juzuk, tak lupa Allah. Kita tak payah sampai macam tu, kan tak terlepas kat mulut pula. Tak boleh buat bagus. Kali kurang pun zikir lah dalam hati. Sabar nanti. Nampak pernah aja. Dan sebenarnya kalau ikut hukum asal tidak perlu. Itu pasal kita bila masuk, kita keluar kita baca apa? Ghufrana alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Kenapa kita minta ampun sampai 3 kali? Keluar tandas minta ampun. Ghufrana. Masuk tandas berdosa. Masuk dalam tandas dosa. Ada buat dosa dalam tandas? Yang buat dosa dalam tandas tu teruk. Masuk dalam tandas, ada buat dosa? Tak ada, pergi kota aja. Tapi kenapa keluar tu? Nabi kata dalam satu hadis sahih, minta ampun dengan Allah. Ghufrana. Sebab dalam tandas tu kita tak mengingati Allah, maka seumpama ianya satu kesalahan. Sampai itu tadi. Kita masuk tandas, keluar tandas, ada yang suka dalam tandas, lepas ayat tu. Bila Ustaz dari mana bawa keluar tandas? Ghufrana. Masya Allah. Bila nak masuk tandas macam apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan pandang rendah benda ni. Kadang-kadang sebab kita ikhlas baca benda tu, sebab tu kita masuk syurga. Mana kita tu? Allah kata inna Allah akhfaz thalathan fi thalathin. Allah simpan 3 benda pada 3 benda, 3 perkara. Salah satunya apa? Inna Allah akhfaz thawabahu fi ma'rufin. Allah simpan pahalanya pada perkara-perkara baik yang dilakukan. Maka jangan pandang hina satu kebaikan tu. Walaupun kecil benda tu, ambil berat. Bila ambil berat, Allah permudah yang lain. Masuk tandas baca, luar tandas. Jumpa kubur, lalu jumpa kubur je. Baca. Niatkan pada yang dah mati dan keluarga kita, dan niatkan pada umat Islam yang ada dalam kubur. Seronok tu. So bila kita masuk dalam kubur, ini yang selalu lalu depan kita aja. Dia sedekah Fatihah. Sebab orang yang beriman di dalam kubur, dia seperti mana di dunia yang mana ziarah menziarahi antara satu sama lain. Ini orang yang beriman di dalam kubur. So sama-sama orang dah kenal glamour. Lalu depan kubur tak ada. Lalu depan kubur jangan pandang kanan, jangan pandang kanan. Jangan pandang belakang, jangan pandang kanan. Jangan pandang kiri, takut. Tengok-tengok kubur tu, kita ni mentaliti kita dah tengok sampai kita takut sangat kubur ni, tuan. Kita orang Melayu, dia dirosakkan. Kubur kan tempat orang mati, dah mati lah. Orang dalam tu dah mati. Aduh, kita tengok kita berasa. Kau pernah lupa ke? Tadi yang situ-situ kadang tu orang situ hantu susu. Hantu susu ni kalau kita jumpa dia suruh kita bawa susu dia. Rosak pergi kubur takut. Nanti Ustaz nak test, kita pergi kubur di sebelum setiap sore duduk kat kubur. Duduk situ ada jembalan keluar. Ustaz dulu masa umur berapa tu Pak T Ustaz dia mengubat. Ustaz kena jalan 3 ujian. Satu ujian duduk dalam air. Duduk dalam air, paras mulut sungai. Start 12:30 malam sampai subuh. Nak uji keyakinan. Tapi dia cakap dulu, bila dia dah rendam tu dia kata apa? Ni Patih tinggal kau sini. Rendam okey lah Patih. Rendam. Tapi kalau ada ular datang dia gigit, kalau ilmu menjadi dia tak gigit, kau selamat.
Kalau esok aku tengok kau terapung ni, aku angkat tanam tu. Dia, tak ada apa sebenarnya, keyakinan pada Allah. Yang last sekali, satu malam dibawa, siang tu kebetulan ada accident. Orang accident mati berdarah. Maknanya orang mati berdarah lah. Dia tanam itu. Jadi malam tu dibawa ustaz, dia suruh duduk dekat kepala kubur. Bukan nak takut pun, dia kata ini orang mati berdarah. Memanglah ada accident darah lah. Dia nak tengok kita takut dia, kita takut Allah ke takut sesama makhluk. Dia letak depan kubur. Hati tutup mata boleh? Tak boleh. Tutup mata tak jadi. Buka mata. Malam ni kalau apa-apa datang jumpa kau, kadang-kadang dia lagu-lagu berhidung dia dengan kau. Dia punya seram sejuk. Tapi benda tu makhluk. Bukan kita nak tunjuk berani, tidak. Tak apa juga lah, kita manusia ada tukar rasa. Tapi nak tarbiyah, benda tu tak ada apa. Dia makhluk. Allah yang memberi mudarat dan manfaat. Kebetulan malam tu tak ada takut sangat sebab dua orang dites sekali. Duduk depan kubur tu dia berzikir subhanallah, bukan subhanallah, dia suruh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dia datang. Dia datang. Lepas tu seterusnya, tak payah cerita panjang. Maknanya ini orang kata nak, itu pasal untuk orang-orang apa ni, ulama-ulama macam Tok Selehong di Kelantan, Bacok Kelantan. Tok Selehong ni, dia gali lubang kubur dekat tanah perkuburan. Dia duduk dalam lubang kubur. Kita pergi kan tu, yang dalam rumah kita pergi kan, depan masjid tu kan kubur kan. Dia duduk situ. Dia duduk dalam, dia pun sebiji macam kubur. Dia sembahyang dalam tu. Yang hantu pergi tu dah cantik, dah ada marmar, dah macam bilik hotel. Ini tak. Dulu zaman Ustaz pergi dia, tanah ni sebiji macam kubur. Masa Ustaz sampai tu, Ustaz masuk, sampai 3 anak tangga. Sampai 3 anak tangga Ustaz naik balik. Ustaz kata belum masa lagi, nanti kemudian anak datang. Lepas masuk dalam suasana kubur tu, dia berzikir dalam, zikir semayang apa ni, tinggi dia cukup lah, tak semayang tu apa semua cukup. Dia duduk dalam tu bokal, bukan Maggi lah, dia bawa makanan ke apa ke. Dia duduk tu zikir. Dia buat sebiji je dalam kubur, dalam lehat dia, dia nak rasa, dia nak bagi hilang ketakutan dia, bahawa takutnya hanya pada Allah. Tak putus lewat, tak bacok. Kayak betul. Bacok lah, saya pun tak ingat. Jadi tu kita lalu kubur takut. Malam-malam kadang lebu gerak kat semua. Lebu tu kebangang betul. Aku lalu dah tu. Pelik lah bro. Mereka nanti kita tengok. Apa nak kau bang? Kita tak tahu lah bila. Ya insyaAllah. Sibuk menghafal. Menghafal banyak-banyak. Kalau tak Ustaz campak kat kubur. Betul Ustaz jaga. Tengok yang malam menghafal tu, malam Ustaz bawa kau terkubur tu berapa lima tu kan. Jangan letak kat situ kejap. Kalau Ustaz datang, tengok datang dalam majlis sebelah. Baik. Janganlah anda menjadi terlebih lemah. Jangan menjadi terlebih lemah untuk bertaubat daripada untuk melakukan dosa. Jangan sekali-kali anda berputus asa untuk mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Dan janganlah syaitan menghalang anda daripada bertaubat dengan sebab anda melanggar tubuh atau taubat dahulu. Ini syaitan pula, bila kita dah berdosa, putus asa malah nak taubat. Banyak pelacur-pelacur, bila kita tanya kenapa tak nak taubat, itulah alasannya. Dia kata kotor sangatlah, ada putus asa. Sian perempuan. Asalnya kadang dianiaya dan sebagainya. Pondan-pondan pun jawab macam tu. Masa di Melaka dulu pernah lalu satu pasar Jawa. Lalu situ masa tu Melaka dibanjiri pondan. Banyak dicemari pondan, banyak masuk suat kapal. Banyak. Saat malam lalu ada suara dekat TV, saya Dojan. Siapa panggil?
Rupa dia panggil ustaz. Orang dengan pakaian cukup baju panggil bojan. Bojan. Lepas tu dia lalu depan. Dia tengok, dia kata bang, dia kata ni beg kosong lagi bang. Dia nak kata dia tak dapat lagi, tak dapat customer lagi malam. Oh, terperanjat kita pun naik takut je lah. Bang cantik lah beli mata lah, pindah boleh tak? Dia kata teruk, seram sedih. Tapi bila kita tanya puak-puak ni, dia antaranya yang dia kata lah, dah jadi macam ni saya pasrah je lah. Kadang ada mangsa kita tanya, sebab dulu masa dalam keluarga abang dia liwat dia apa semua, alah tadi dia macam tu sebab dia lembut. Ini semua mangsa keadaan dan dia orang tidak ada ilmu dan tak nampak bahawa pengampunan Allah tu sentiasa ada. Kerana itu disebut tengok. Ini daripada surah Harapan. Daripada Anas bin Malik dia kata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah kata apa? Wahai anak Adam, sekiranya kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan kepadaku pengampunan, maka aku ampunkan ke atas kamu apa dosa kamu sekalipun, wala ubali, dan aku tak kisah. Ya Allah, tinggal minta ampun je. Ya bena Adam, lau balagta dhunubuka lau balagat. Ya bena Adam, lau balagat. Ayo, balagat zunub ada jamak taksir tak? Balagat dhunubuka. Ini mufa'al. Lau balagat dhunubuka anana as-sama'i. Kalau sampai dosa-dosa kamu anana sama ni, kaki langit, atau yang disebut awan, awal-awan. Zunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani. Walaupun dosa dah penuh ni, padat sampai ke langit, sampai ke kaki langit, kemudian kamu minta ampun pada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan, aku tak kisah. Tapi janji minta ampun. Ya anak Adam, wahai anak Adam, lau laqitani biqurabi, lau laqitani, lau laqitani wala laqitani, laqitani. Ya anak Adam, lau laqitani biqurabil ardi, biqurabil ardi. Qurab wala qirab ya Ustaz Abdullah, Masya Allah, guru bahasa Arab ni. Dia ada saya selamat, ceramah tu rasa selamat. Kalau qirab itu wazan fi'al, lebih qirab ahsan. Tapi selalu kita dengar sebut biqurab macam ma'rad. Patutnya yang paling afsah huwa ma'rid, isim makan, ma'rid. Wallahu a'lam. Kita pun tak boleh lah. Ini biqirabil ardi khadaya. Kalau bertemu Allah dalam keadaan seluas bumi dosa-dosa kamu, summa laqitani, kemudian kamu jumpa aku, la tusyrik bi syai'an, dan tidak menyekutu aku dengan sesuatu, la laqituka biqirabiha maghfirah, maka aku akan jumpa kamu dalam keadaan sebanyak itu juga pengampunan. Allah ni Maha Pengampun, Ghafur. Allah ni Maha Pengampun, jadi mudah. Ini harapan Allah nak beritahu bahawa taubat aja, yang penting taubat. Kemudian dia kata apa lagi? Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berikan khabar gembira, jangan kamu bercerai-berai, pemudahkan dan jangan persulitkan. Kita kalau ada orang datang, Ustaz, saya ni banyak berdosa Ustaz, saya zina, minum, tapi saya nak tahu ada tak pengampunan? Saya tak tahu nak cakap, susah awak. Saya selalu ahli maklumat. Basyiru
beri berita gembira. Jangan macam bagus je. Nah, yassiru, permudahkan dia. Wala tu'assiru. Ni, jangan menyusahkan dia. Ini dalam bab umum. Dalam bab tarbiyah, guru dia nampak yang mana baik untuk anak murid. Nampak? Macam Nabi SAW, kalau orang yang jahil datang, Nabi relax dia, Nabi tak marah. Tapi kalau ada sahabat-sahabat dia buat something wrong, sebab dah mengaji, nampak? Ya? Maka buat gitu. Jadi jangan la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Maka dia kata, jangan lemah, terus cuba dengar sabda Nabi. Nabi kata apa? Sebenarnya kita ni kalau banyak bertaubat, banyak buat dosa yang kita tak sengaja kan, kemudian kita taubat, khiyarukum, Nabi kata khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Sebaik-baik kamu setiap orang yang diuji dengan dosa dan dia bertaubat. Nah, buat dosa, taubat. Apa dosa? Ataupun kita kadang-kadang takut dosa kering. Dosa kering ni dosa yang kita tak perasan. Tahu-tahu dah berdosa. Maka jadikan amalan pekerjaan setiap hari bertaubat kepada Allah. Bermaksud sebaik-baik kamu ialah setiap orang yang sering tergoda tetapi sering bertaubat. Iaitu orang yang paling baik ialah mereka yang banyak diuji dengan bala, dosa dan banyak juga bertaubat. Kembali pada Allah Jalla Jalla dengan perasaan menyesal dan dengan beristighfar, mohon keampunan daripada yang Maha Pengampun. Ya Allah, garang lipat. Lain macam ni pun nak lipat. Nah, tadi kita nak lipat. Kau buat kaya tadi, nanti lipat. Nah, dan lagi hendaklah anda ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain pula jangan bila ustaz tegur. Padaku. Kau sama juga, kalau buat kau tegur juga. Nah, ya. Jangan macam tu, syaitan lah tu. Lipat. Syaitan tu. Kalau buka hijab dia ada sebelah kita. Sini. Baik. Dan lagi hendaklah anda ingatkan firman Allah. Allah sebut dalam Quran apa dia? Bukan sebelah ni. Ini manusia. Dan Syihab dia terasa pula. Ustaz kata aku sebelah dia. Kan. Allah SWT berfirman dalam surah Nisa, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim." Allah kata apa? Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimkan diri sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, dia bagi macam-macam. Kita satu benda yang Allah minta. Kalau kita buat dosa, kita buat apa pada Allah tak ikut, Allah suruh taubat selagi tak mensyirikkan Allah SWT. Ini kasih Allah pada kita ni. Patutlah Nabi bila nak meninggal, Israel bagi kata dua, perintah Allah suruh bagi kata dua, nak tarik nyawa ataupun tidak. Dia kata apa? Ashtaqtu lil qawmi. Aku rindu sangat nak jumpa Tuhan. Sebab Allah ni Maha Pengasih, masya-Allah. Dan satu benda yang kita paling cantik kita akan lihat nanti di hari kiamat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang boleh dibanding dengan kecantikan Allah. Tapi jangan bayang macam kita ni, Allah mukhalafah. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. So, buat yang amal kebaikan, so nampak Allah. Sebab Nabi kata apa? Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah cantik dan Allah suka kecantikan. Itu pasal kena sentiasa cantik, kemas. Jangan sedekah-sedekah. Baju lama pun tapi smart. Lusuh dia mana pun smart. Sebab Allah suka kecantikan. Cuma jaga hati, jangan riak. Dia kata apa? Dan sesiapa yang mengejar, maka inilah urusan penting untuk mensucikan diri dari najis dosa, iaitu dengan sentiasa bertaubat setiap kali berdosa. Wabillahi taufiq. Dia masuk pasal yang seterusnya. Pasal ni akhir, lepas tu kita masuk bab halangan nak beribadat lah. Kita kadang belajar bab halangan perniagaan, halangan keuntungan, halangan itu, halangan ini. Tapi halangan beribadat kita tak mengaji. Ada masalah dia. Faham? Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu. Ada siapa nak tanya? Tak pernah buka soalan. Ada siapa nak tanya? Soalan?
Soalan. Antum tanya. 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 Kenapa? Ada orang lupa. Ada tuan-tuan, perempuan katanya. Ya hati-hati, insya-Allah. Sila. Salam. Fuad. Saya dah sebut tadi. Sebelum ni. Dia fuad ni dari segi bahasa qalbun. Fuadun qalbun. Fuad ni datang daripada kalimah qalbun, iaitu hati. Tapi kalau ditafsirkan daripada sudut ilmu tasawuf, fuad ini yang kecil-kecil di dalam hati, lebih detail daripada hati. Hati ni macam ni yang tadi. Fuad tu apa? Itu pasal kadang-kadang ada satu hadis yang mana kita ingat kita bagus lah, malaikat bawa kita punya amalan berseri-seri lah. Tapi tiba-tiba sampai pada Allah, Allah kata campakkan semula ke muka orang yang melakukan kerana ianya tidak ikhlas padaku. Malaikat kata ikhlas lah. Rupanya yang fuad dia ada hati kecil tu, dia buat kerana manusia ataupun buat kerana selain daripada Allah. Itu fuadun. Ya, fuad. Tapi jangan rasa risau. Qalbun. Ada siapa datang? Ada. Okey, baik, tuan. Baik, ada soalan lain? Ada. Ya, tu. Ada soalan? Okey, baik. Nampak ada orang perempuan tak ada soalan? Zaman Sayyidina Umar tengah khutbah kata, ni aku nak soal. Ya, soal tu. Khutbah zaman Sayyidina Umar. Lepas tu bila dia soal pula, dia marah Sayyidina Umar. Bukan dia marah, dia tegur. Sebab Sayyidina Umar ada menghalang, mengatakan tidak boleh diberi. Kemudian perempuan yang tegur mengingatkan ayat Allah dan hadis Nabi. Oh, Sayyidina Umar ni presiden masa tu, tengah khutbah lah tu, bukan ramai rakyat kat depan tu. Tiba ada perempuan tegur pula apa yang dia cakap tadi. Dia bila dengar orang tu cakap, dia kata asabatil imra'ah wa akhta'a. Betul dekat perempuan tu, aku salah. Dia ini presiden low profile, ikhlas. Dia salah, dia mengaku salah. Kita tuan-tuan dapat orang ramai dia tu, tangkap, hantar rumah aku. Hantar rumah dia pula. Sebab perempuan. Ini usah tu nak jadi ikhlas, dia buat ikhlas, jadi pemimpin ikhlas, jadi ustaz, jadi pendakwa ikhlas. Baik, insya-Allah kan. Allah. Sila apa ini? Ya Allah. Kita ada gendang baru. Budak-budak ni bagus lah, dia orang kumpul duit Ustaz. Sebab gendang gua dah pecah. Ustaz, kita orang kumpul duit beli ke? Dia orang nak sangat, alhamdulillah. Yalah. Mana? Atas. Allah, gerak seorang lah. Jangan pandang sana pandang sini, seorang pandang sana sini, bila nak habis. Allah. Kali sedia dengan bawah. Boleh lipat. Habis mengajar boleh. Ya Allah. Tuan-tuan, kita hari Ahad besok ni kita nak pindah sebahagian barang. Buka kita sana. Saya baru dapat mesej, ada seorang Habib datang, Habib Ali Abu Bakar Habib Ali. Sekarang ni dia dekat Thailand. Dia on the way balik daripada Thailand, nanti dia singgah madrasah sana lah. Sini Ustaz Segan nak bawa. Lalu-lalu tengok. Allah, juga adab kita pula. InsyaAllah. Malam besok jaga akhlak tak mau goyang-goyang. Jaga elok depan Syekh. Pandang dia. Baik.
Lagi dia rasa seronok dengan tu. Bila dia orang seronok, ulama-ulama ni bila rasa seronok, dia doakan barakah. Balik mengapan, selalu satu hari 2 like, terus 2 juz. Mana tahu? InsyaAllah. Tahu saya ni barakah. Nak bagi antum boleh apa pun Allah. Ya Allah, kasih dah apa? Jangan tersilap. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya
dan Sayyidina Ali, Fatimah. Kita ni bukan Syiah, tapi kita sayang sebagaimana Rasulullah sayang Fatimah, sayang Sayyidina Ali, sayang sahabat-sahabat. Kita sayang mereka, maka maknanya kita sayang Rasulullah. Fatimah antara anak yang rapat semua dengan Nabi. Nabi tengah semayang, orang letak Najis unta atas belakang dia, Fatimah datang kecil dia tolong alihkan Najis unta daripada belakang Rasulullah. Dan Fatimah mewarisi bapa dia Zuhud, yang mana pernah Sayyidina Umar satu ketika dalam satu riwayat Nabi menangis tak henti-henti sampai Nabi tak bercakap. Nabi sedang memberitahu, lepas Nabi menangis tak henti-henti sampai tak boleh bercakap. Sahabat-sahabat sehingga pelik memujuk Rasulullah, tak ada orang boleh berhentikan menangis Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar dan seorang sahabat lagi pergi berjumpa nak panggil Fatimah. Panggil Fatimah untuk memujuk Rasulullah SAW, untuk menenangkan Rasulullah. Maknanya duduk sebelah supaya Rasulullah berhenti. Sebab berhenti Rasulullah kan ada berhenti. Bila ketuk pintu Fatimah, Fatimah keluar dalam keadaan pakaian yang cukup lusuh. Dan yang mana dikatakan bajunya itu baju daripada kulit yang berjahit-jahit bertampung-tampung. Fatimah Zahra datang-datang bertanya, kenapa kamu berjumpa aku? Maka kami minta kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah menangis di hati, tidak tahu apakah sebabnya. Kami bertanya Rasulullah dia. Maka Fatimah pun pergi berjumpa Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah Fatimah datang berjumpa Rasulullah. Maka Sayyidina Fatimah duduk di sebelah Rasulullah, tanya pada ayahnya, lalu ayahnya bercakap di telinganya, dan dia juga menangis. Sehinggalah kedua-duanya menangis. Cuma saya tak ingat apa yang diceritakan, nanti saya akan rujuk semua. Cuma nak beritahu Fatimah itu mewarisi bapanya. Rasulullah punya sayang Fatimah. Pernah Fatimah datang kepada Rasulullah, tak larat Sayyidina Ali keluar berdakwah berperang dan sebagainya. Fatimah di rumahnya bekerja sendiri sampai sakit tangannya, memuli apa semua. Jumpa Rasulullah. Rasulullah, carikan aku seorang pembantu rumah, boleh bantu aku rumah. Rasulullah kata apa? Bacalah subhanallah 33 kali selepas sembahyang. Alhamdulillah 33 kali selepas sembahyang. Allahu Akbar 34 kali selepas sembahyang. Maka ianya pembantu yang paling besar dalam membantu kau di rumah kau. Sayang, kita kalau sayang anakku, cari pembantu, maunya pembantu. Cari semua kan, seksi pun tak apa, dia ada bantu. Rumah pun ada seksi. Suami pun pembantu rumah, tengok pembantu rumah komen seksi ni. Lepas tu si minta kopi aja. Buatkan kopi untuk saya. Bapak mau diurut. Ini banyak cerita ni kan. Jadi kita ni nak kata Rasulullah SAW juga sayang Fatimah. Karena itu kita mengenang Fatimah Az-Zahra. Bahkan dalam satu hadis nanti saya akan bawa akan datang besok insyaAllah, mengenangkan kita Fatimah Az-Zahra insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Belajar kita mengenang Rasulullah menjadi kapal. Jadi kapal Surau Bilal kapal, siapa tahu? Kapal Surau Bilal. Malamnya diceramah kat situ Surau Bilal kapal. Ya Allah Ta'ala alam bismillahirrahmanirrahim. Kita nak berdoa ila hadratin Nabi.